Salam hormat dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 16 Julai bersama saya Debbie Eminda Padan. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak membenarkan makan di premis atau secara dine-in bermula hari ini. JPBN menerusi kenyataan media memaklumkan keputusan membenarkan premis makanan beroperasi secara dine-in dibuat selepas mengkaji semula dan menambah baik garis panduan prosedur operasi standard SOP di premis tersebut. JPBN Sarawak bersama Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan telah mengemaskini SOP Pelan Pemulihan Negara Fasa 2 bagi perkhidmatan perlu sektor-sektor ekonomi peruncitan. Bagaimanapun, hanya operator termasuk semua pekerja yang telah menerima sekurang-kurangnya dos pertama vaksin COVID-19 dibenarkan beroperasi. Garis panduan SOP terperinci boleh dimuat turun melalui laman sesawang rasmi di mlghsarawak.gov.my. Ini termasuk garis panduan bagi sektor-sektor ekonomi peruncitan yang dibenarkan beroperasi juga boleh dimuat turun melalui laman sesawang rasmi tersebut. JPBN dalam pada itu memberi amaran tegas kepada semua sektor ekonomi yang dibenarkan beroperasi agar sentiasa mematuhi SOP dan tindakan boleh diambil dengan menutup serta-merta selama 14 hari sekiranya berlaku penularan kes positif di premis yang dibenarkan beroperasi. Kos saringan dan sanitasi akan ditanggung oleh operator atau pemilik premis. Selain itu, kompaun juga akan dikenakan jika operator atau pekerja gagal mematuhi SOP yang ditetapkan. Dalam pada itu, Sarawak catat 363 kes baru positif COVID-19 semalam menjadikan jumlah kumulatif kes meningkat kepada 70,228 kes. Sementara itu, 2 lagi kluster baru dikesan di Sarawak menjadikan kluster aktif setakat ini sebanyak 98 kluster. Kluster baru tersebut ialah kluster Salak Land di Kuching dan kluster Sebayur di Semarahan. Kluster Salak Land telah dikesan melibatkan sebuah syarikat kawalan dan keselamatan swasta di Jalan Pustaka Salak Land, Petra Jaya, Kuching yang melibatkan 41 individu positif termasuk kes indeks. Kesemua individu berkenaan telah dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak dan Pusat Kuarantin dan Rawatan Berisiko Rendah PKRC di daerah Kuching. Sementara itu, JPBN juga memaklumkan kluster Semanok Estate dan kluster Ulu Sangan di Tatau telah diisytiharkan tamat. 6 lokaliti turut diisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD iaitu masing-masing 1 di Kuching dan Betong serta 2 lokaliti di Seratok dan Serikir. Manakala 8 lokaliti ditamatkan PKPD melibatkan 3 di daerah Miri, 2 di Bintulu dan masing-masing 1 di Serian, Tatau dan Serikir. Misi pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat Penan di kawasan Murung Belaga giat dijalankan oleh pihak Pejabat Kesihatan Bahagian Kapit menerusi Klinik Kesihatan Belaga, Sungai Asap dan Lusong Laku. Ia bukan sahaja melalui jalan darat yang mencabar, malah melalui laluan Sungai Linau bermula dari Lusong Laku. Outplan. Selepas kita habis di kawasan Linau, dan kita akan pergi ke Metalun dan Tegulang mulai 21, 22 dan 23, dan kita di Long Jack dan Long Peran juga mulai 20 hari bulan sehingga 21, dan selepas ini pun di Long Urun juga. Jadi maksud dia untuk daerah Belaga kita akan habis untuk first dose kita dalam bulan Julai ini, sebelum ujung bulan Julai, dan kita akan habis untuk second dose bagi daerah Belaga saya rasa dalam kurang lebih dalam pertengahan bulan Ogos. Jadi untuk bahagian Kapit keseluruhan kita yakin bahawa kita akan mencapai keseluruhan bahagian Kapit lebih kurang dalam 80% by middle of July. Residen bahagian Kapit Nyurak Keti yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Kapit menjelaskan hampir 500 penduduk di kawasan Lusong Laku telah menerima suntikan dos pertama melalui PPV bergerak yang dikendalikan Klinik Kesihatan Lusong Laku.
Lusong Laku merupakan sebuah penempatan penan yang memerlukan pemanduan perjalanan menggunakan kenderaan 4 roda dari Bintulu, mengambil masa perjalanan 6 hingga 8 jam. Sementara itu, Timbalan Menteri Kesihatan 2 Dato' Aaron Agok Dagang yang dalam rangka tinjauan program PPV bergerak ke kawasan tersebut beri jaminan perkhidmatan seumpama itu diberikan kepada rakyat termasuk kawasan pedalaman seperti di kawasan Linau Murum. Inilah satu usaha kerjaan untuk sampai untuk sampai kepada rakyat di kawasan pedalaman. Dan sebab mereka ini jauh dan kita dari KKM dengan mobile team kita datang ke tempat sebegini, dan kalau kita mengikut jarak dan perjalanan kita semalam memang suka sebab jalan memang tidak bagus dan mengambil masa lebih kurang 1 hari daripada Asap ataupun daripada Bintulu semalam. Saya berterima kasihlah kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri 2 telah memberi semangat dan bekerjasama bersama saya, pegawai daerah dan YB Kennedy Chok. Program vaksinasi masyarakat Penan diteruskan ke penempatan di Long Tanyit, Long Kajang dan Long Abid. Manakala PPV bergerak klinik Sungai Asap pula ke penempatan masyarakat Penan dan Kenyah di Long Urun bagi suntikan dos pertama penduduk yang layak. Pihak Pejabat Kesihatan Bahagian Kuching dan Pengurusan Hospital Sentosa telah mengambil tindakan segera untuk mengawal dan mengekang penularan jangkitan COVID-19 di situ berikutan pengisytiharan kluster Sentosa 2. Pengarah Kesihatan Sarawak Dr. Mohamed Sapian Mohamed berkata ini termasuk mengenal pasti kontak rapat di tempat kerja, rumah dan sosial serta melakukan saringan calitan tekak terhadap kontak rapat di tempat kerja, rumah termasuk sosial. Tambah Dr. Mohamed Sapian, tindakan merawat, isolasi dan kuarantin dijalankan mengikut kategori pesakit dan kontak. Selain itu, kemasukan pesakit ke ward pesakit dalam dan kemasukan orang kena tuduh OKT di ward forensik lelaki dihentikan serta-merta berkuat kuasa pada 14 Julai lepas. Beliau menambah perkhidmatan pesakit luar pula diteruskan secara telekonsultasi manakala perkhidmatan pengambilan ubat dibuat secara pandu lalu. Menerusi kenyataan medianya, beliau turut memaklumkan terminal cleaning telah dilakukan di semua lokasi yang terlibat selain menghentikan serta-merta perkhidmatan terapi elektrokonvulsif yang melibatkan prosedur aerosol. Pesakit luar yang memerlukan perkhidmatan elektrokonvulsif berkala dirujuk ke Hospital Umum Sarawak. Tambahnya, unit keselamatan dan kesihatan pekerjaan akan memantau tahap kesihatan semua petugas terlibat dan memastikan amalan kawalan infeksi diperketat dan dipantau oleh unit kawalan infeksi dalam kalangan kaki tangan dan petugas kesihatan. Kluster Sentosa 2 mulai dikesan pada 12 Julai lepas apabila seorang petugas kesihatan di hospital tersebut didapati positif COVID-19. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX menasihatkan semua petugas di Pusat Pemberian Vaksin PPV di Sarawak agar terus mematuhi SOP COVID-19. Pengerusi QPEX Sarawak Omar Bahrain Unin memberitahu keselamatan dan kesihatan petugas perlu dijaga selaras dengan Akta 514 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Omar Bahrain juga menambah mereka perlu disediakan dengan peralatan pelindungan diri yang sesuai dan mencukupi serta telah melengkapkan dos vaksin COVID-19. Beliau menerusi kenyataan media memaklumkan ini berikutan terdapat 204 kes positif COVID-19 dalam kalangan petugas PPV di Shah Alam dan ia terpaksa ditutup. Tegasnya, isu tersebut perlu dititik berat dari pelbagai aspek bagi mengelak berlakunya kes yang sama di PPV lain kerana kebanyakan petugas terdiri daripada penjawat awam. 867 permohonan bantuan bakul makanan di bahagian Miri telah diselesaikan oleh pasukan petugas kebajikan sejak ia ditubuhkan pada 4 Julai lepas di bawah Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri. JPBB Miri menerusi kenyataan memaklumkan daripada jumlah tersebut, daerah Miri merekodkan 490 permohonan, 5 di daerah Berkenuh dan lain-lain daerah di Miri dengan 372 permohonan.
Kenyataan tersebut juga memaklumkan pasukan petugas kebajikan tersebut telah menerima sebanyak 1,212 permohonan bantuan setakat ini. Pasukan tersebut ditubuhkan bagi membantu pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat mengenal pasti dan membantu mereka yang benar-benar memerlukan bantuan, termasuk penerima bukan warga negara dengan bantuan beberapa badan bukan kerajaan NGO di bahagian Miri. Penjagaan kesihatan mental amat penting untuk membolehkan masyarakat beradaptasi dengan situasi kini yang berdepan pandemik COVID-19. Sehubungan itu, Timbalan Dekan Hubungan Industri dan Masyarakat Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Emilia Madihi menjelaskan penjagaan kesihatan mental secara tidak langsung menyumbang kepada kesihatan fizikal yang memberikan satu persekitaran positif dalam kalangan keluarga. Dalam pada itu, Dr. Amalia menambah penting untuk masyarakat mengamalkan konsep bersaudara kerana ia mampu memupuk perasaan kasih sayang yang seterusnya dapat membantu masyarakat lain yang mengalami kesusahan yang memberikan tekanan. Beliau berkata demikian semasa dihubungi Sarawak FM dalam rancangan konti radio bervisual saluran My Preview dengan topik COVID-19 bunuh mental masyarakat. Dr. Amalia turut menasihatkan agar masyarakat lebih sensitif dengan perubahan diri dan jika mengalami kemurungan, kegelisahan atau tekanan mental untuk segera berjumpa dengan pakar. Jabatan Pertanian Bahagian Seri Aman melalui program tanggungjawab sosial korporatnya telah menyerahkan sumbangan bakul makanan kepada petugas barisan hadapan di bahagian itu baru-baru ini. Program tersebut juga mendapat kerjasama daripada 3 pertubuhan peladang kawasan iaitu PPK Pantuk, PPK Batang Lupar dan PPK Engkelili Lubuk Antu. 90 bakul makanan terdiri daripada produk hasil pertanian diserahkan kepada petugas di Pusat Pemberian Vaksin Dewan Suara Seri Aman, 40 bakul makanan untuk PPV Dewan Seberguna Engkelili dan 10 bakul makanan untuk petugas di Sekatan Jalan Raya Simpang Engkelili. Sumbangan tersebut telah disampaikan Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Hardenolis. Beliau menzahirkan terima kasih kepada Jabatan Pertanian Bahagian dan PPK terlibat yang telah menunjukkan sokongan moral mereka kepada petugas barisan hadapan yang masih berusaha mengekang penularan COVID-19. Sekian berita untuk pagi ini. Menjelang sambutan Hari Sarawak pada 22 Julai, bersama kita zahirkan cinta pada Sarawak dengan terus mematuhi SOP COVID-19. Sarawak gemilang untuk semua. Saya Debbie Amanda Padan, salam hormat.